now we have learned about the idea of mechanical, the in term of what we call in term of stress, strain, strength, modulus, strain and so on. So now kita nak tengok macam mana actually orang buat ni. Okay, saya buka sini. Okay, nampak? Nampak kan? Okay, ini macam mana orang nak test compression. You ada benda Allah ni kat atas dan kat bawah, you nak compress. Compression kan? Okay. Yang ni test kalau orang nak bending, nak test bending. Okay, ni bukan compression, ni bukan tensile, ni bukan shear, ni bending Dia ada juga mechanical bending. So ni bending. Benda yang sama, mesin yang sama, tapi saya tukar bawah ni. Bawah ni adalah dia macam ada macam ni lah, dia macam bending. So kalau you tengok sini, kalau atas ni ada lagi nama dia bending juga. Bending pun ada juga, bending ada juga, nama dia bending. Bending nak tengok the ability to bend. Contohnya biasa orang test ni untuk macam jambatan, semua benda tu. So bending. So cara nak test bending dia macam ni. Dia buat macam ni. So biasa besarkan sikit supaya nampak sikit. Nampak kan? Nampak kan? Okay kan? Nampak kan? Okay, tu bending. Okay, ini sebab saya guna apa ni? Ni tak ada kat UAE ni saya buat kat luar. Ni basically displacement ni maksudnya dia punya berapa banyak dia bergerak, extension lah. Contoh tadi saya tunjukkan L tu, L kosong, L ni kan. Kalau bending dia nak tengok berapa banyak bending dia. So ini saya guna video untuk check dia punya berapa banyak dia extend. Okay. So ni. Okay, so ini untuk tensile. Okay. Kalau you nak test macam mana tensile, macam kita belajar, kita fokus tensile kan. Macam ni lah. Ni saya letak benda kat sini, dia ada macam jaw, dia clamp, dia tarik. So ni tensile. Okay, next. Okay, ni ini adalah setup untuk what we call, kita ada kat UAE benda ni. Tapi kita punya taklah sepower ni. Ni dia guna ni. Dia guna, ini nampak ada ni kan. Ni bukan kamera ni. Ni kamera lah. Tapi ni kamera khas untuk check dia punya strain. Dia punya strain tu. Maksudnya, sebab memang you boleh check berapa banyak dia bergerak bila tarik. Bila tarik benda ni akan bergerak tau. Benda ni yang atas ni akan bergerak. You boleh check dia pergerakan tu. You boleh tengok berapa banyak dia bergerak. Tapi mungkin bila you tarik tu, dia macam slip. Dia macam slip. Benda ni slip. Kalau you tak tekan kuat-kuat, dia akan slip. So tak valid lah. Ada je kamera ni, dia akan macam, instead of rely on berapa jauh dia bergerak, jaw, kita panggil jaw yang atas, yang macam ni jaw, kita panggil jaw. J-A-W, jaw. Okay. The best, the most accurate way ialah to check the extension of the sample tu. Bukannya berapa jauh dia bergerak. Sebab bila ni bergerak, mungkin, you kena bila dia bergerak, mungkin sample tu slip. So the best way to tengok extension untuk macam mana dia sample tu sendiri ialah untuk check sample tu sendiri. Jauh mana dia extend. So macam ni you buat ialah dia buat macam ni. Dia letak gambar-gambar. Ni gambar sample, saya letak dot. So kalau dia tarik, saya rely on the dot ni. Maksudnya dot ni mana? Dot ni dot ni. Dia akan check ni dari arah ni ke sini. Dia akan buat macam garis lah. Dia macam buat macam, nanti you akan tengok sebelah ni. Sekejap, macam ni. Okay, macam ni. Contohnya antara dot ni dengan dot ni. Dia nak check strain dia. Bila tarik, dia akan bergerak lah. Video tu yang you nampak macam kamera tu, dia memang bukan kamera biasa tu. Dia boleh check semua benda ni. Dia boleh tengok ni. So bila dia extend, dot dengan dot ni, dot 1 dan dot 2 ni, dia akan berjauhan lah. So dia lebih accurate. Tengok kat sini. Actually what happened to the sample itself. Sebab kalau you tengok jaw punya pergerakan, mungkin okay, tapi mungkin dia slip ke apa ke, so dia macam tak reliable sangat lah. So boleh je guna jaw tu sahaja tanpa guna kamera whatever. Boleh guna jaw, berapa jauh dia bergerak, itulah extension. Tapi yang lebih accurate ialah guna macam extensiometer, external punya ni lah. Macam ada guna kamera ke, ataupun guna something else ke. Ada setengah orang dia akan guna ni, extensiometer.
extension meter. Nama dia extension meter Okay, macam ni. Tensile. Okay, tengok ni. Nampak tak dia punya ni? Sekejap saya buat macam ni. Check audio. Okay, tengok ni. Baik, macam ni. Okay, tak apalah ni kat bawah ni. Okay, kalau you tengok sini, dia ada benda. Dia ada tensile. Okay, dia tension machine. Dia ada tensile machine. Dia ada jaw dia. Tapi dia guna external benda untuk check strain dia. Berapa banyak dia tu. Sebab dia nak tengok apa yang happen pada material tu sendiri. So that's the extension meter. Nama dia extension meter lah. Whatever. Ni paling accurate lah. Paling the best you boleh guna extension meter lah. That the best lah. Untuk baru the accurate. Sebab masalah tensile testing ni, the most critical, force tak apa. Force senang. Sebab force tu machine tu yang buat. Tapi strain tu. Sebab strain tu, you kena ingat strain tu, kalau saya ada tangan saya bawah ni, dan saya ada material, kalau saya tarik ni, you kena ingat dalam masa yang sama, saya punya tangan ni, dia macam spring juga tau. Faham tak? Contoh kalau saya tarik, ni kalau saya ada, kenapa strain sangat important, kebanyakan orang masalah kat strain ni lah. Maksudnya nak cari strain. Okay, katalah macam ni Kata you ada macam jaw, ni jaw. Ni ada jaw yang kedua. Ni jaw bottom, jaw upper. Okay. Katalah saya ada letak sampel kat sini. Saya letak sampel kat sini, ni kat belakang. Ni saya grip sampel. Okay. Katakanlah sampel ni sangat strong. Sangat kuat. Apa dalam bahasa Melayu pula? It's very kata apa? Very strong lah. Very strong. Bila benda ni tarik, you kena ingat bila nak putuskan something, benda yang pegang tu mesti lagi kuat daripada sampel tu. Faham tak? That's why you biasa guna besi. Kan? Jaw tu, dia punya pengepit tu besi biasanya. Tapi katalah benda ni lagi strong daripada besi. Maksudnya dia lebih dia taklah strong sangat, tapi dia hampir sama dengan besi kekuatan dia. Contoh komposit. Okay? Benda ni dia pun akan macam deform. Benda ni kan material kan. Benda Allah ni, jaw ni, dia pun material. So atom-atom dalam jaw tu mungkin dia akan dia macam ni lah, dia macam tertarik sikit, dia macam dia macam tak stiff sangat. Dia macam you ada dua spring, katalah sampel tu macam spring, jaw tu pun dia macam spring juga. Kalau jaw ni dia punya kekuatan dia hampir, kalau sampel ni hampir sama je kekuatan dengan jaw tu, masa dia tarik tu, jaw tu pun, spring ni pun akan bergang juga. Walaupun dia besi, tapi anggap dia macam spring lah. So bila macam tu calculation tak betul lah. Dia macam tak betul sangat. Kalau you guna hanya jarak jaw ni bergerak, you boleh tengok je jarak dia punya distance jaw moving. Kalau you depend pada distance jaw tu sendiri, ada kemungkinan jaw tu pun dia akan macam, bila tarik tu dia akan extend mungkin 0.00001, tapi dia akan ada efek lah. That's why, sebab kita nak test material, kita nak test benda Allah ni, material ni, nak test benda ni. So untuk orang kata nak buat kerja lagi senang, that's why orang guna extension meter tu. Extension meter ni dia tak ada kaitan dengan tarikan tu lah. Dia just tengok berapa banyak dia extend je. So maksudnya dia buang problem dengan berkaitan dengan jaw ni. Sebab ada setengah material sangat kuat sampai jaw tu pun dia macam act like a spring. Dia macam dia pun akan deform sikit. So bila deform sikit, maksudnya apa yang you dapat, reading yang you dapat tu bukan reading material tu sangat, reading jaw tu, strain tu, in term of strain lah, jauh mana tu. So that's why bila you guna extension meter like this, macam kalau you tengok extension meter like this, dia ada extension meter ni kat luar ni, dia macam ni. Kalau tengok ni macam tu, dia macam tu extension meter ni. Kalau yang proper lah, kalau cara proper macam ni. Tapi boleh je kalau you nak test kertas je, tak ada masalah. Sebab besi dan kertas tarik pun
you macam tak ada ni sangat lah. Tapi kalau benda tu, kalau sampel tu sangat kuat, so besi tu mungkin akan bergoyang, dia akan goyang jugalah besi tu. Dia akan macam, bukan goyang, dia macam extended sikit lah. So that's why the best practice ialah guna extension meter. Tapi extension meter ni satu benda lah pula nak beli semua. Yang macam saya guna ni, kalau you tengok yang macam saya guna ni, ini adalah what we call, okay, ini adalah video extension meters. You tak pegang pun benda tu. So ini paling accurate lah you guna video. Sebab sometimes kalau you guna extension meter macam ni, extension meter mungkin dia dekat, mungkin dia akan kacau testing tu sikit. Sebab dia kena, extension meter tu dia kena pegang sikit lah. Dia tak ketat-ketat. Sebab kalau ketat-ketat, dia tak boleh tarik lah. Dia macam pegang macam tu je. Pegang macam ni je. Dia, supaya dia dapat rasa je. That's why the best ialah non-contact. So this adalah contoh, ni adalah contoh non-contact contact extensiometer. Okay, non-contact. So that's the best lah. Tapi satu hal pula nak beli benda tu mahal. Okay, so that's basically non-contact. Okay, so that's extensiometer lah. Okay, so this bila you buat testing, ni apa yang you nampak. You akan nampak macam ni. Graf dia kan, hampir sama kan. Yang macam you tengok sebelum-sebelum ni. Dia macam naik benda ni macam tu. Naik benda macam tu. So ni apa benda yang you akan nampak lah. So setengah benda, biasanya kat sini dia dah straight away dah letak MPa. Tapi ada setengah benda dia tak letak MPa, dia letak Newton je. Sebab Newton adalah force. Benda sini ni, MPa atau strength ni, kat sini ni, dia kena, okay, saya lukis sini lah senang. Okay, dekat sini ni, biasanya dia force over area. Okay, yang ni strain lah. Ni strain lah. Strain. Okay, strain. Whatever semua tu. Tapi you kena potong ni lah. Okay, force over area ni, ada setengah machine, dia kasih force saja. Area tu you kena kira, but you kena kira sendiri. You kena divide sendiri. Nanti mungkin next class, last class, I can show you lah macam mana nak divide semua tu. Tapi ini force over area lah. Yang ni, macam mana mesin tu tahu area dia, ialah kita dah letak awal-awal area tu. Contoh macam ni kan. Biasanya, you akan potong, you akan kira dulu area ni. Berapa area ni? You tahu area ni. You akan tahu area ni dulu. Sebelum you buat ni, sebelum you letak tu, you dah kira dah berapa area tu. And then you masukkan dalam mesin ni. You input dalam, sebab mesin tu akan tanya, okay, berapa area dia? Lepas tu you input dalam mesin. Input area lah. Area. Input in machine lah, in machine. You put into machine, lepas tu machine tu kira siap-siap dah force over area. Sebab machine tu tugas dia dah nak tarik je. Tarik tu dia ambil force je. Yang tu machine punya kerja. Dia dapat force, dia tahu dia ada Newton. Area tu, yang area ni, yang ni dia kena input. You kalau you buat test, you kena input dalam machine tu in order to dapat ni. Okay, benda yang force tu dia kat mana dia kira? Kat sini. Kalau you tengok ni, nampak kan? Alamak. Macam mana saya tarik? Ni. Ni, benda ni. Okay. Ini adalah benda yang atas ni. Ni ada dia punya jaw dia kan. Yang atas ni, benda adalah ni. Force punya cell lah. Orang kata force cell. Dia punya cell dia lah untuk kira. Tengok, ada wayar kan? Nampak wayar kan? Wayar dia. So, bila tarikan tu, dia akan terasa. Dia, macam ni lah. Macam ni lah. Macam you punya ni lah. Macam benda ni lah. Dia akan rasa force tu. So, dia akan bawa ke komputer semua benda tu lah. Dia hanya memerlukan hanya kat atas je. Kat bawah ni tak payah. Sebab kat bawah ni dia fix je. Dia sama je. You tarik macam ni, sama je. You fix bawah, tarik atas, sama je. So that's why dia perlukan satu je kat atas ni. Sebab bawah ni dia maintain je. Dia static. Yang ditarik. So dia akan tarik yang atas ni. Ni dia akan bergerak. Yang atas ni akan bergerak. Okay, that's why dia tarik kat atas je. This adalah force. Force cell lah. Dia akan kira force lah. Dia akan bawa kepada ni, masuk kepada komputer ni. Yang bawah ni dia akan maintain, dia akan static lah. Bawah ni static je. Bawah ni static. Ni static je. So that's why ini untuk strain. That's why you dapat benda ni lah.